Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada kesempatan pagi ini kita dapat bersama berkongsi serba sedikit perkara yang berkaitan dengan insya-Allah tajuk kemuliaan tentang Ramadan. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin berkongsi dengan sidang penonton sekalian berkaitan dengan satu persoalan yang simple sahaja, iaitu apakah hikmah Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk berada di dalam bulan Ramadan pada kali ini, ataupun kenapakah Allah Subhanahu wa taala memberi keizinan kepada kita untuk berada di dalam bulan Ramadan pada kali ini. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, persoalan yang saya ingin kongsikan ini sebenarnya soalan yang sangat simple sahaja, tetapi menurut pemerhatian saya kegagalan kita memahami persoalan yang simple ini, iaitu kenapa Allah Subhanahu wa taala memberi keizinan kepada kita untuk berada di dalam Ramadan pada kali ini akan menyebabkan orang yang tidak memahami persoalan ini dengan baik, akan menyebabkan kehidupan yang dilalui dalam bulan Ramadan tidak ada beza dengan bulan selain daripada bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Bulan Ramadan ini begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Ramadan ini di dalam Al-Quran. Dalam setahun ada 12 bulan. Isna asyara syahran. Daripada surah At-Taubah ayat yang ke-36. Kan? Allah menyebutkan dalam setahun ada 12 bulan. Bukan kalender yang sebutkan 12 bulan setahun itu. Bukan para bijak pandai yang menyebutkan 12 bulan itu setahun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam setahun itu ada 12 bulan. Dan daripada 12 bulan itu hanya Ramadan sahaja yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan tidak ada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Walaupun pada kebanyakan kita masyarakat Melayu lebih seronok untuk menyambut kedatangan Syawal daripada bulan Ramadan. Apa buktinya? Buktinya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, masyarakat Melayu kebanyakannya lebih menanti kehadiran Syawal kerana telah pun bersiap sedia untuk menyambut Syawal itu sebelum lagi kedatangan bulan Rejab. Kalau bulan Rejab, banyak signboard yang kita nampak telah dinaikkan oleh tukang jahit, tidak lagi menerima sebarang tempahan. Kalau sekiranya ada yang baru nak menghantar upah menjahit kepada tukang jahit. Ini menunjukkan kepada kita bahawa ramai di kalangan umat Islam di Malaysia ini terutamanya telah bersedia lebih awal untuk menyambut kedatangan Syawal berbanding dengan Ramadan. Begitu juga kita nampak, kita kedengaran di pusat-pusat membeli belah akan kedengaran dikumandangkan lagu berkaitan dengan Syawal, walaupun kadang-kadang puasa baru tak sampai satu hari, kan? Ya, jadi itu beberapa keadaan yang menunjukkan bahawa masyarakat Islam di Malaysia terutamanya lebih menantikan kehadiran Syawal berbanding dengan Ramadan. Okay? Tetapi sebenarnya bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan yang Allah tak sebut di dalam Al-Quran. Bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Ya, ini dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah menyebutkan bahawa dalam Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Allah menyebutkan tentang Ramadan di dalam Al-Quran. Ya? Sebab itu, bila Allah menyebutkan Ramadan ini di dalam Al-Quran, maknanya, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Kita tengok contohnya, perkara-perkara yang apabila dikaitkan dengan Al-Quran, semuanya jadi mulia. Contohnya lidi. Ya, kita ambil contoh lidi. Lidi kalau banyak-banyak kita ikat dia di penyapu dan akan digunakan
oleh kita untuk menyapu sampah. Kalau lidi tu ada di atas meja, maka kita akan gunakan lidi tu untuk congkil gigi. Tapi kalau lidi itu dijadikan penunjuk kepada Al-Quran, kita mengaji waktu kita kecil-kecil dulu, ustaz kita, ustazah kita, kalau tengok lidi yang kita buat penunjuk Al-Quran itu jatuh, dia bagi warning, dia tunjuk, ambil balik semula. Sebab apa, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian? Kerana lidi itu telah mendapat kemuliaan kerana telah dijadikan sebagai penunjuk Al-Quran. Contoh lain, mungkin kita boleh ambil kulit lembu. Kulit lembu kalau dijadikan kompang akan ditampar, akan dilempang oleh kita manusia lah. Kalau dijadikan bola sepak, kalau dijadikan bola akan kena tendang, akan kena sepak. Tapi kalau kulit lembu itu dijadikan kulit Al-Quran, maka kulit lembu yang dijadikan sebagai kulit Al-Quran itu akan dicium oleh manusia. Lebih-lebih lagi kalau masyarakat Melayu di Malaysia ini, kalau bab cium Quran, saya boleh bagi grade A1 lah, A plus kan. Bab cium Al-Quran ni memang orang lain tak boleh lawan lah masyarakat Melayu. Itu kita tengok makhluk yang begitu apabila dikaitkan dengan Al-Quran, maka dia jadi mulia. Apatah lagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau sekiranya makhluk manusia yang merupakan makhluk yang terbaik berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau sekiranya makhluk manusia, kita manusia nak dapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kita mesti berdamping dengan Al-Quran. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan bahawa bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Bulan Ramadan bulan yang dekat dengan Al-Quran. Okay? Jadi Ramadan jadi mulia kerana Al-Quran menyebutkan tentang Ramadan itu. Manusia nak jadi mulia, manusia kena berdamping dengan Al-Quran. Seterusnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kenapa bulan Ramadan ini menjadi mulia? Kerana kita tengok bulan Ramadan telah diwajibkan kepada kita berpuasa. Puasa ni kalau kita tengok bulan-bulan lain pun ada. Bulan Rejab ada puasa, bulan Syakban ada puasa, bulan Muharram ada puasa, bulan Zulhijjah ada puasa. Tetapi puasa selain daripada bulan Ramadan adalah pilihan, hukumnya sunat. Tidak seperti puasa dalam ibadat Ramadan. Sebab itu, Ramadan ini jadi mulia sebab diwajibkan kepada kita berpuasa. Saya suka nak kongsi dengan sidang penonton, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bahawa sengaja Allah sebenarnya menciptakan ibadat-ibadat untuk menjadikan kita semua hamba-Nya dalam keadaan memperolehi banyak ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok semua ibadat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, semuanya dijadikan dalam bentuk package. Package. Apa maksud package? Package ni dalam ibadat yang wajib ada ibadat-ibadat yang sunat. Dalam ibadat ada ibadat. Contoh kalau kita tengok ibadat solat. Package ibadat solat bermula daripada kita mengangkat takbiratul ihram sehingga berakhir dengan kita memberi salam. Kan? Itu package dalam ibadat solat. Daripada takbiratul ihram sehingga kita memberi salam, ada macam-macam ibadat sunat. Kan? Membaca surah selepas Al-Fatihah sunat, membaca tasbih waktu rukuk, waktu sujud, membaca doa semasa duduk di antara dua sujud, kan? Membaca sebanyak 3 kali tasbih, itu semua sunat. Kan? Kiranya kalau sekiranya seseorang yang sembahyang dia cuma baca Fatihah dengan tahiyat akhir, sembahyang dia sah. Kan? Tinggal lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai kepada orang yang meninggalkan ibadat dalam ibadat. Kan? Sebab kalau kita nak buat perkara sunat selain daripada ibadat tadi contohnya, macam susah, kan? Jadi Allah sediakan ibadat solat tu, dalam ibadat solat tu ada macam-macam perkara yang kita boleh buat untuk meraih ganjaran pahala daripada Allah. Begitu juga kalau kita tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam ibadat umrah. Ibadat umrah bermula daripada kita mengambil niat dekat mikot sehinggalah kita bergunting. Antara tempoh kita mengambil niat dekat mikot sehingga kita bergunting, itu banyak amalan-amalan sunat. Masuk ke masjid dengan langkah kaki kanan, kemudian sambil kita bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, itu sunat. Beristilam di penjuru Hajarul Aswad sambil mengucup tangan, itu sunat. Berjalan sambil kita berdoa semasa melakukan pusingan tawaf sampai dekat penjuru Yamani, kita istilam lagi, sunat. Banyak benda sunat.
Sembahyang sunat tawaf, selepas kita menyelesaikan ibadat tawaf, kemudian minum, walaupun sekadar untuk kita menghilangkan tekak kita yang haus, kan? Hilang haus dan juga dapat lagi pahala sunat. Kemudian berjalan untuk menuju ke tempat sa'i, masuk melalui pintu sofa, dapat sunat. Sebelum melakukan ibadat sa'i, kita melambai dulu melakukan istilam kepada Baitullah, sunat lagi. Berjalan ulang-alik antara Bukit Sofa sampai ke Bukit Marwah. Banyak perkara-perkara sunat yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan, kepada orang yang melakukan ibadat itu untuk mendapat ganjaran yang sebanyak-banyaknya. Begitu jugalah kalau kita tengok dalam ibadat puasa ni, tuan-tuan. Dalam ibadat puasa, sebenarnya ibadat yang paling lama sekali kita berada dalam keadaan kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbanding dengan ibadat-ibadat yang lain. Ibadat solat mungkin kita buat 5 minit hingga 10 minit. Umrah mungkin dalam 2 jam, bergantung kepada keadaan kepadatan manusia ketika kita sedang melakukan ibadat umrah. Berbeza dengan ibadat puasa. Ibadat puasa kita dikira beribadat selama mana kita tidak melakukan maksiat, daripada mula terbit fajar waktu subuh tadi sehinggalah kita menunggu waktu berbuka, waktu maghrib. Sekiranya dalam konteks kita di Malaysia ini lebih kurang 12 jam kita menanti dalam keadaan tak boleh makan, tak boleh minum, tidak boleh melakukan maksiat, sehinggalah waktu berbuka. 12 jam itu dikira kita setiap saat, tuan-tuan, kita ni dalam keadaan beribadat. Okey? Maknanya antara ibadat-ibadat yang kita lakukan ni, ibadat yang paling lama sekali kita berada dalam keadaan yang dikira kita beribadat kepada Allah ialah puasa. Dan puasa ni pula panjang tempohnya selama 30 hari, kan? Bergantunglah kepada bulan Ramadan. Tahun-tahun berkaitan, kadang-kadang ada 30 hari, kadang-kadang ada sampai 29 hari, 28 hari, 29 hari ke 30 hari ke. Itu adalah tempoh setiap masa kita dalam keadaan berpahala, dan pahalanya pula bersifat gandaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi menyebutkan orang yang berpuasa ini tastaghfir lahumul malaikah hatta yuftira. Orang yang berpuasa ini sentiasa setiap saatnya dia lalui kehidupan pada hari yang dia berpuasa itu dalam keadaan diampunkan, didoakan keampunannya oleh malaikat sehinggalah sampai waktu berbuka. Ini menunjukkan, tuan-tuan, kepada kita ibadat yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ialah tidak lain dan tidak bukan sebenarnya untuk membantu kita mendapat sebanyak-banyak ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Rayuan daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan umatnya, iaitu kita semua. Sebab umur kita ni tak panjang. A'mar ummati baina sittin wa sab'in. Purata umur umat Nabi Muhammad antara 60 hingga 70 tahun. Nabi kata kalau 60 hingga 70 tahun, macam manalah umat dia nak bersaing dari segi banyaknya ibadat dengan umat-umat Nabi yang terdahulu, yang umurnya Allah panjangkan sampai ratus-ratus tahun. Ya, sebab itu Allah memfardukan ibadat puasa kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ganjaran-ganjaran yang bersifat gandaan. Kita dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan, semua perkara sunat jadi wajib. Kita baca Quran, kita sedekah, kan? Itu semua jadi pahala wajib. Sedangkan ibadat sunat ini walau banyak macam mana pun tidak boleh menyamai satu ibadat fardu. Contoh, seseorang yang sembahyang tak berhenti-henti. Katalah sepanjang malam dia sembahyang sampai beratus rakaat. Yang seorang lagi dia tak sembahyang sunat, dia cuma bangkit sembahyang fardu subuh 2 rakaat. Orang yang sembahyang sunat beratus rakaat sepanjang malam itu, pahalanya tidak dapat menyaingi sembahyang fardu yang dilakukan walaupun 2 rakaat sahaja. Ini menunjukkan bahawa, tuan-tuan, ibadat sunat pahalanya tidak boleh menyamai ibadat fardu. Tapi dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan semua ibadat sunat diganda, ditukar menjadi ibadat fardu. Sedangkan ibadat fardu diberi ganjaran sehingga 70 kali ganda. Artinya kalau kita sembahyang subuh, sekali kita sembahyang subuh telah ditulis kita telah sembahyang subuh sebanyak 2 bulan 10 hari. Kan 70 hari, 70 kali ganda. Kita sembahyang subuh sekali je sehari. Mana ada orang sembahyang subuh
2-3 kali. Sekali saja. Kalau 2-3 kali itu maknanya yang kedua itu qada, mungkin qada kan. Tak mungkin dia akan sembahyang subuh 2 kali, 3 kali sehari. Subuh hanya sekali saja satu hari. Sebab satu hari satu malam kita ada sembahyang 5 waktu sehari semalam. Subuh, ya, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Untuk subuh yang kedua besok pula kan. Tapi dalam bulan Ramadan, subuh yang kita lakukan hari ini telah ditulis ganjarannya sehingga 70 kali ganda. Itu kelebihan ibadat puasa. Dan berkaitan dengan ibadat puasa ni pula kan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi melalui hadis kudusi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu aku yang akan memberi balasan pahalanya. Sedangkan kalau kita tengok semua ibadat memang Allah yang bagi, tapi Allah tak sebut kepada ibadat-ibadat yang lain. Berbanding dengan ibadat puasa. Ini menunjukkan bahawa ibadat puasa itu begitu special di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah sebut secara khusus tentang ibadat puasa, Allah yang akan memberi balasan. As-saumu li wa ana ajzi bih. Ya, memanglah tuan-tuan, kalau kita nak kira sembahyang, ya, sembahyang mungkin kita terdedah kepada untuk nak jadi riak. Ya. Lebih-lebih lagi kalau bapa mentua kita datang kat rumah kan, cara kita sembahyang pun lain. Mungkin kita akan pakai jubah, kita akan pakai serban, mungkin kita akan mempelawa bapa mertua kita nak sembahyang di masjid ke macam mana kan. Kita tanya dulu pak mentua baru nampak macho kan. Berbanding kalau pak mentua kita tak ada misalan. Contohlah ni, kalau pak mentua tak ada, mungkin cara kita sembahyang macam mana? Itu hanya kita sajalah yang tahu, kan? Begitu juga dengan ibadat umrah. Ibadat umrah nanti kita nak bagi tahu ke orang, kan? Kadang-kadang kita terfikir kenapa nak kena bagi tahu dekat orang? Tak bagi tahu dekat orang tak boleh ke kalau nak pergi umrah? Macam kalau kita di Malaysia ni trend nak pergi buat ibadat umrah, kena bagi tahu sahabat-sahabat, kena bagi tahu orang lain kan. Kadang-kadang bila kita bagi tahu yang kita ni nak buat umrah, nak buat haji, kadang-kadang hati kita mengusik kan. Hati kita mula ada perasaan untuk nak menjadi takbur, menjadi riak terhadap ibadat itu kan. Jadi ibadat umrah ni terdedah kepada untuk riak. Begitu juga dengan sedekah. Sedekah kalau boleh kita nak ada reporter waktu kita nak bagi sedekah ni, adalah orang tangkap gambar. Tak boleh ke kalau tak ada reporter tangkap gambar waktu kita nak bagi sedekah? Macam tak rasa macam tak seronok kalau tak ada reporter kan sebenarnya. Macam itulah perasaan yang sentiasa mengusik diri kita dalam perkara ibadat ini. Tetapi berbeza dengan ibadat puasa, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Mana ada orang riak sebab perut lapar? Mana ada orang nak jadi sombong sebab perut lapar nak sombong kan? Perut lapar, laparlah. Dan kita boleh nampak betul-betul ibadat puasa ni menuntut kepada kejujuran diri kita 100% dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh nak tipu orang lain. Contoh kita masuk dalam bilik, tak ada siapa-siapa pun dalam bilik yang kita ada dalam dia. Kalau kita nak makan, tak ada siapa pun orang di luar bilik yang tahu pun. Kita boleh berlakon lepas kita makan, walaupun dah minum air sasi sebotol, makan Maggi 2 bungkus contohnya dalam bilik. Kita bila keluar kita boleh berlakon buat muka macam kita ni lapar sangat kan. Contoh, tapi disebabkan kita ni puasa dan ikhlasnya kita dalam melakukan ibadat puasa, tidak ada riak, walaupun kita ada peluang untuk makan, tapi kita tak makan tuan-tuan. Sebab apa kita tak makan? Kerana puasa itu telah mendidik kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ada peluang makan tapi kita tak makan. Sebab kita ingat kita sedang puasa. Bila baru kita boleh makan? Nanti tunggu waktu masuknya berbuka, waktu berbuka. Sebab itu orang menyebutkan dalam bulan Ramadan ini semua orang menunggu kedatangan waktu maghrib. Tengok 5 minit tak masuk lagi waktu maghrib. Nanti tengok lagi, wah lambat betul lah waktu maghrib masuk kan. Sebab waktu maghrib itu ditunggu berbanding dengan waktu selain daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan tak ramai orang yang tunggu masuknya waktu maghrib. Jadi itu tuan-tuan, sebab itulah Nabi SAW bila berkaitan dengan umur pun Nabi tak minta panjang umur. Nabi bagi tahu, Nabi minta supaya disempatkan untuknya bertemu dengan Ramadan. Ya. Nabi nak bertemu dengan Ramadan, bukan minta panjang umur. Sebab tu satu ketika Nabi melalui perumahan yang diduduki oleh salah seorang isterinya, ya, Ummu Habibah
radhiyallahu anha, Nabi terdengar Ummu Habibah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah panjangkan umurku supaya aku dapat hidup lebih lama dengan suamiku Rasulullah. Ya Allah kau panjangkan umurku supaya aku dapat hidup lama dengan bapaku Abu Sufyan. Ya Allah kau panjangkanlah umurku supaya aku dapat hidup lebih lama dengan saudaraku iaitu Muawiyah. Nabi terus masuk bagi tahu dekat isterinya Ummu Habibah, kenapa minta doa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik minta doa supaya Allah masukkan kita di dalam syurga, Allah selamatkan kita daripada bakaran api neraka. Itulah doa yang paling baik. Jangan minta panjang umur, kan? Sebab kalau panjang umur pun, kalau dalam konteks kita masyarakat Malaysia ni, kalau lebih daripada 70 tahun, kita tengok ramai orang yang sudah mengalami kemerosotan dari segi kesihatan dia. Ramai kan yang sakit tak sihat, dan kadang-kadang sakitnya sampai membebankan anak-anaknya, sampai anak-anaknya jadi rasa meluat pula dah kan. Walhal yang dia tak suka tu ibu bapa dia, tapi kerana dia dah rasa terbeban, dia rasa susah pasal terpaksa menjaga ibu bapa dia yang sudah sakit lama kan. Jadi apalah makna kehidupan yang begitu kalau sehingga menyusahkan anak-anak, apatah lagi orang-orang lain kan. Jadi itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan umur kita. Sebab itu Allah mengurniakan ibadat puasa kepada kita untuk supaya kita dapat menyaingi ibadat-ibadat yang telah dilakukan oleh umat-umat Nabi yang terdahulu. Sebab itu bulan Ramadan ini dimuliakan oleh Allah kan ada puasa. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita manusia nak jadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapat keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dia mesti berpuasa dalam bulan Ramadan ini. Orang yang tak berpuasa walaupun diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dalam bulan Ramadan, dia tidak akan dapat kemuliaan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laknat daripada Allah kepada orang yang tidak mendapat sebarang manfaat daripada kedatangan Ramadan pada dia. Dia sempat hidup dalam bulan Ramadan tapi dia tak dapat buat apa-apa untuk mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat-lipat kali ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita dapat termasuk dalam kalangan orang yang mendapat pahala yang melimpah-limpah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, perkara yang lain yang kita tengok bulan Ramadan ini mendapat kemuliaan ialah kerana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita sembahyang tarawih. Walaupun hukum sembahyang tarawih ni sunat, tapi dalam konteks kita jangan hanya lihat kepada hukum saja. Kalau kita lihat dari segi hukum, memang tak adalah kita nak susah payah bertarawih dalam bulan Ramadan ini, kan? Sebab itu kita nak buat tarawih ni dengan sebab ilmu, bukan sebab semangat. Kalau sebab semangat, itulah yang kita tengok pada minggu-minggu yang pertama, orang akan membanjiri, mendatangi masjid, mendatangi surau, melimpah jemaah, kadang-kadang marah kepada jawatan kuasa pasal tak sediakan kemah untuk orang yang nak sembahyang tarawih, kan? Itu kalau dia semangat, dia akan hanya bertahan seminggu, 2 minggu. Tapi kalau orang yang datang buat ibadat tarawih dengan sebab ilmu, dia akan melakukan ibadat tarawih ini sehingga selesai Ramadan ini. Dia tidak akan lepaskan peluang untuk mendirikan ibadat tarawih sampai selesai Ramadan. Pasal apa? Tarawih ini walaupun hukumnya sunat, tapi Allah khusus hanya ada tarawih dalam bulan Ramadan. Sebab itu walaupun kita semangat sangat mendirikan sembahyang tarawih dalam bulan Ramadan, tak boleh kita nak sambung lagi nanti dalam bulan Syawal. Siap kau tim lagi dengan jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa surau. Apa kata Tuan Haji, nanti bulan Syawal kita buat lagi lah tarawih, kan? Memang tak ada. Tak ada dah, walaupun semangat, tak puas hati macam mana pun melakukan ibadat tarawih dalam bulan Ramadan, tak boleh lagi dah disambung selepas habis Ramadan ini. Okay? Jadi jangan lihat dari segi hukum sahaja, tapi kita lihat kenapa Allah menyediakan pakej dalam Ramadan itu ada tarawih. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala ni dia Maha Adil, Maha Kasih kepada kita, tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tidak disebabkan tarawih pada bulan lain, saya berani jamin, termasuk ustaz yang cakap pun, nak bangun qiyamul lail payah, ya? Susah. Bangun untuk buang air itu mudah, kan? Berasa nak terkencing, kita pergi bilik air, kemudian dah selesai kita menunaikan hajat kita, tidur balik semula. Nak ambil air sembahyang itu suatu yang amat sukar, kan? Jadi memang kalau nak tunggu berqiyamul lail macam
payahlah kalau selain daripada bulan Ramadan kan. Seorang sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, boleh tak saya nak berqiyamul lail sebelum tidur sebab saya takut kalau saya tidur saya tak buat qiyamul lail. Nabi kata, kamu yang takut tak bangun qiyamul lail selepas tidur, kalau kamu nak semayang qiyamul lail sebelum tidur, maka dibolehkan. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita yang confirm tak bangun kalau tidur, lebih lagi boleh daripada jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kita yang confirm tak bangkit qiyamul lail, kalau kita nak semayang dulu sebelum tidur, lagi boleh hukum dia. Tapi bulan Ramadan, Nabi menyebutkan man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala pembalasan daripada Allah semata-mata, maka diampunkan dosa-dosanya yang dahulu. Man qama Ramadan, mufassir hadis menyebutkan orang yang mendirikan tarawih ialah orang yang berqiyam Ramadan, orang yang melakukan qiyamul lail. Tengok kan, kalau bulan Ramadan kita biasanya akan tunggu, walaupun lepas habis isyak kita ada semayang ba'diyah isyak, lepas tu kita nak sambung lagi semayang tarawih, sambung pula witir, semangat lagi, habis witir sambung dengan tadarus pula kan. Nasib baik dalam konteks kita pada masa ini diletakkan SOP pukul 12 kena bersurai daripada masjid. Kalau tak ada SOP, tak diletakkan SOP, boleh jadi sampai pukul 1 pagi sampai pukul 2 pagi orang akan masih berada di masjid kan, kerana untuk nak mengambil kesempatan berada di dalam bulan Ramadan. Ini bukti menunjukkan bahawa Allah ni Maha Kasih kepada kita, walaupun kalau bulan lain nak berqiyamul lail macam susah, tapi dalam bulan Ramadan insya-Allah semua kita kalau yang mendirikan sembahyang tarawih akan termasuk dalam kalangan orang yang berqiyamul lail. Okeylah, walaupun dalam setahun ada 12 bulan, bulan Ramadan kita memang rekod kita dicatat oleh malaikat sebagai orang yang berqiyamul lail. Alhamdulillah, kalau tidak disebabkan adanya Ramadan, boleh jadi seluruh kehidupan kita langsung tidak ada qiyamul lail. Kan, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, tuan-tuan, Allah muliakan bulan Ramadan ini kerana ada padanya ibadat sahur. Kan? Sahur hukum dia sunat. Dan sahur ini tuan-tuan hanya ada dalam bulan Ramadan saja. Tuan-tuan puasa sunat Isnin Khamis, puasa sunat pada 13, 14, 15 hari bulan Hijri setiap bulan. Tuan-tuan bangkit sahur, itu bukan sahur, itu bangkit untuk makan awal kan. Kalau tidak, kalau tak puasa, tuan-tuan makan pagi mungkin pukul 8 pagi. Tapi sebab puasa, bangkit makan awal sikit, iaitu mungkin pukul 5. Tapi itu tidak dinamakan sahur. Sahur ini hanya dinamakan pada bulan Ramadan saja. Ada pada bulan Ramadan. Ya, sebab itu jangan dilihat kepada hukum yang harus. Tapi lihat kenapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sahur dalam bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila difardukan ibadat solat, tapi pada peringkat awal menghadap kepada Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi mengejek Rasulullah. Kata orang Islam, tapi bila sembahyang menghadap kepada kiblat kami. Nabi tersentuh hati dengan ejekan daripada Yahudi. Kemudian Nabi menyuruh kita berpuasa pada 10 Muharram. Orang Yahudi ejek lagi, kamu orang Islam tapi puasa seperti hari kami berpuasa, iaitu 10 Muharram. Sebab itu Nabi SAW menyuruh kita kalau puasa bulan Muharram, puasa 2 hari, jangan puasa sehari. Puasa 9 dan 10. Atau kalau 9 tak boleh puasa, puasa 10 dan 11. Maksudnya 2 hari, jangan puasa 1 hari. Sebab itu bila difardukan ibadat puasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengharapkan kali ini ibadat fardu itu berbeza dengan ibadat yang telah difardukan kepada orang-orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan perintah supaya kita bersahur bila berpuasa dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Sahur itu rupa-rupanya tuan-tuan membezakan ibadat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ibadat orang Yahudi, kan? Siapa-siapa yang sengaja tak nak bangkit sahur, bukan tak sedar, dia mampu bangkit sahur tapi dia malas sahur. Lagipun dia pengalaman dia puasa tak ada sahur pun okey je, tak adalah penat sampai biru mata menahan kelaparan tak. Dia tak nak sahur. Orang yang begini, orang ini dianggap meninggikan syiar Yahudi. Maka sebab itu kalau kita nak jadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan ni kena sahur. Walaupun sekadar seteguk air.
ataupun malas sangat nak minum seteguk air, minumlah air liur basi sendiri, kan? Air liur basi sendiri tak apa, bukan minum air liur basi orang lain. Walaupun dia minum air liur basi sendiri, dikira, kan? Dikira dia bersahur, kan? Tapi biasanya tak adalah orang, ni contoh sajalah kalau malas. Jadi kalau kita nak dapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambillah peluang bersahur dalam bulan Ramadan ini. Selain daripada itu, mungkin poin yang saya nak kongsi dengan sidang penonton, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang terakhir, iaitu berkaitan dengan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Lailatul Qadar. Bulan Ramadan ini jadi mulia pasal apa? Pasal dalam Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Apa dia Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa-siapa yang beribadat berbetulan kena dengan malam Lailatul Qadar, maka dia telah beribadat lebih daripada 83 tahun. Umur kita mungkin 60 hingga 70 tahun, ataupun mungkin tak sampai 60 tahun. Tapi ibadat kita, kalau contohnya setiap tahun kita dapat Lailatul Qadar, tuan-tuan fikirlah sendiri, kan, berapa banyak dah ibadat yang kita lakukan. Contoh malam Lailatul Qadar kita baca Quran, kita baca Yasin, artinya kita telah baca Yasin sebanyak 80 lebih daripada 83 tahun. Kalau kita malam tu kita contohnya ambil secubit roti canai, kita suapkan ke dalam mulut ibu kita, berbetulan dengan malam Lailatul Qadar, artinya kita telah menyuapkan makanan kepada mulut ibu kita, mulut ayah kita, mulut isteri kita, mulut anak-anak kita selama lebih daripada 83 tahun. Kalau kita beribadat, contohnya kita semayang sunat hajat, artinya kita telah melakukan ibadat semayang sunat hajat ni contohnya lebih daripada 83 tahun. Contoh dia semua digandakan lebih daripada 83 tahun lah malam Lailatul Qadar ini. Dan malam Lailatul Qadar ini disebutkan oleh para ulama, iaitu akan berlaku pada 10 hari yang terakhir. Sekarang ini tuan-tuan, kita memang akan melalui ataupun kita sudah pun berada di dalam 10 yang terakhir. Jadi sebab itu saya menyeru, memohon kepada kita semua untuk kita mengambil kesempatan hari-hari yang masih berbaki dalam bulan Ramadan ini untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan tunggu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tak akan dapat kepada orang yang tunggu. Lailatul Qadar ini akan diberi kepada orang yang mencari. Orang yang mencari ini maksudnya dia tak tinggal 10 malam yang terakhir dengan melakukan ibadat semayang Isyak secara berjemaah, kan, ibadat-ibadat sunat, tidak meninggalkan ibadat semayang tarawih, tidak meninggalkan tadarus, tidak meninggalkan sedekah, tidak meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi pada 10 yang terakhir ini, doa yang sangat terbaik, iaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nabi menyuruh supaya kita sentiasa mengulang-ulang doa ini. Kalau ada doa yang lain, tangguhkan dulu, kerana nak beri laluan kepada doa yang sangat terbaik ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita melalui pengajaran dia kepada isterinya Sayyidatina Aisyah yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa nak buat ya Rasulullah kalau sekiranya kami bertemu dengan Lailatul Qadar ini, kan? Jadi Nabi mengajarkan antaranya doalah doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, aku memohon keampunan padamu, maafkan semua kesalahan aku. Okay? Jadi malam Lailatul Qadar itu menyebabkan Ramadan itu dimuliakan oleh Allah. Guru saya arwah Ustaz Arham bin Cik Kop daripada negeri Pahang selalu menyebutkan, kalau kita mengekali ibadat kita sebagaimana kita melakukan ibadat di awal-awal Ramadan sehingga akhirnya, orang ini pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Lailatul Qadar. Tak perlu nampak tanda Lailatul Qadar itu pun, kan? Selalu kita dengar orang menyebut Lailatul Qadar tu ada tanda. Misalnya kita tengok pokok tu nampak macam merokok, air sejuk beku, kan? Tak payah tunggu tanda tu. Yang penting setiap hari, setiap malam kita buat ibadat seperti biasa sehinggalah berakhirnya Ramadan ini. Maka orang yang sentiasa mengekali ibadatnya pada setiap hari dalam bulan Ramadan ini pasti akan mendapat Lailatul Qadar, kan? Jadi sebab itu orang yang nak dapat Lailatul Qadar jangan tinggal
Jangan disibukkan dengan perkara-perkara dengan persiapan untuk kita nak menyambut hari raya sampai sudah tak berterawih pasal dah penat kan. Jangan. Yang tu dulu-dulu tak apalah, tapi untuk yang kehidupan kita yang baru ini kita ubah style. Kuih-kuih raya semuanya mudah kita dapat secara online, ada secara tunjuk dekat kedai-kedai kan, tak payah dah susah kita nak buat. Sebab apa? Kita nak fokus, nak berikan tenaga kita sepenuhnya kepada malam-malam yang sangat penting, iaitu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Syekh Sya'rawi Al-Mutawalli pernah ditanya oleh satu orang anak murid dia, "Syekh, cuba bagi tahu kepada saya macam mana cara untuk saya mendapatkan Lailatul Qadar." Ya. Jawapan Syekh, cara untuk nak mendapatkan Lailatul Qadar ini tidak lain tidak bukan mestilah mengekali amalan ibadat sehingga akhir Ramadan. Pada waktu dia tak buat, pada waktu itulah sebenarnya dia tak dapat Lailatul Qadar. Contohnya, dia tunggu-tunggu untuk nak dapatkan Lailatul Qadar. Tiba-tiba dia tak buat apa-apa pada malam itu. Mungkin kerana kepenatan, mungkin kerana mengantuk terlampau sangat, lepas berbuka terus tertidur kan. Ya. Waktu yang kita tak terbangun untuk buat ibadat, waktu itulah sebenarnya berlaku Lailatul Qadar, kata Syekh Sya'rawi Al-Mutawalli. Jadi itulah tuan-tuan, serba sedikit berkaitan tentang kemuliaan Ramadan. Artinya bagi kita manusia, kalau nak dapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kita mesti melakukan perkara-perkara yang disebutkan tadi, iaitu mestilah berdamping dengan Al-Quran, baca Quran, kan, mentadabbur Quran, menghayati, mengamalkan kandungan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berpuasa. Yang ketiga, melakukan ibadat tarawih. Yang keempat apa? Yang keempat, kita bersahur. Yang kelima, kita menanti, mengharap kita akan mendapat malam yang disebut malam lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jadi mudah-mudahan bila kita buat perkara yang menyebabkan Ramadan itu jadi mulia di sisi Allah, kita juga akan mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin amin Allahumma amin. Sekadar itu, mudah-mudahan sedikit perkongsian pada kali ini ada manfaat pada kita semua. Yang baik daripada Allah, yang salah silap itu adalah kelemahan daripada diri saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.